Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kehendaknya dapat kita bersua sekali lagi. Jadi pada malam ini sebagaimana yang kita janjikan, yaitu ingin saya ceritakan fadilat selawat kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di dalam kitab Dalailul Khairat daripada hadis-hadis. Di belah depan kalau kita tengok naskah Arab, dia ada hadis-hadis. Cuma saya pada malam ini akan terjemahkan, kita baca terjemahan daripada hadis, kita tengok fadilat-fadilat selawat tersebut. Jadi mana saranan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah sir, rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahsia, sirri itu Allah, sir dia itu Muhammad, sirul asrar Muhammad juga, asrar tu kita. Jadi sirri hala ke atas, sirul asrar hala ke bawah. Jadi yang menambat di antara sirri, yang menambat di antara sirri dengan sirul asrar ialah sir. Paham? Ialah sir. Jadi sir tu siapa dah sir? Sir tu kena atas, batin bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi batin bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sudah masra ke seluruh alam. Ya, sudah masra ke seluruh alam, supaya kita dapat syuhudkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tu kita nak mengenal batin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh kita mempelajari dan kita memperbanyakkan berselawat. Mudah-mudahan terbuka mana sir, yang mana sir inilah yang akan mercik ke dalam diri kita. Dengan percikan sir Nabi Muhammad SAW ke dalam diri kita, terbukalah ma'rifat yang sebagaimana kita belajar di dalam kitab-kitab. Jadi insya-Allah hari ini saya nak ceritakan fadilat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, hadis yang pertama saya baca makna dia saja ya. Jadi kalau nak tengok lafaz hadis dia, tengok di dalam kitab Arab Dalailul Khairat yang asal. Itu ada lafaz hadisnya. Okey. Yang pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Jadi kalau selawat datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mana rahmat, kalau selawat datang daripada malaikat dengan mana istighfar. Mana malaikat minta keampunan. Jadi keampunan, malaikat minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Itu bukan berarti Nabi Muhammad melakukan dosa. Bahkan mengangkat darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Berselawat, Allah Taala berselawat bermakna dengan mana rahmat, dan malaikat berselawat dengan mana istighfar kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah oleh kamu ke atas Nabi, berselawat dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Jadi mudah kita kata memang kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sebenar Muhammad tadi, batin bagi Muhammad tu Nur Muhammad lah, zuhir bagi Muhammad itu Nabi Adam. Zuhir bagi Muhammad, bahkan zuhir Nabi Muhammad pun sebenarnya datang daripada batin bagi Muhammad. Bila Nur Muhammad tadi, bila Allah Ta'ala zuhirkan, dia pun tak nyata. Nak menyatakan hakikat Muhammadiyah yang membawa 7 sifat ma'ani tersebut, Allah Ta'ala zuhirkan tubuh Nabi Adam. Jadi bila zuhir tubuh Nabi Adam, Nur Muhammad itu menempati martabat sifat. Kalau kita mengaji martabat ahadiyat, martabat wahdah. Nabi Adam pula menempati martabat asma, yaitu wahidiyah. Gabungan di antara wahdah dan wahidiyah, sifat dan asma, jadilah insan. Paham? Jadilah insan. Jadi kalau zuhir, jadilah insan, gabungan sifat dan asma. Okey, yang gabungan inilah yang disebutkan di dalam kitab-kitab
yang batin dipanggil Ahmad, yang zuhir dipanggil Muhammad. Yang batin dipanggil Ahmad, yang zuhir dipanggil Muhammad, sebagaimana rajah yang tuan-tuan nampak ni. Ni mim ha mim dal. Timbal terbalik. Alif ha mim dal. Yang ni batin, yang ni zuhir. Ni batin, ni zuhir. Bermakna batin kita dipanggil Ahmad, zuhir kita dipanggil Muhammad. Kenapa Muhammad? Mim, ni mim, ha tangan, mim pusat perut, dal kaki. Adapun batin kita dipanggil Ahmad. Ha ni orang panggil sebenarnya nak cerita pada insan. Insan ni sebagai apa? Insan sebagai rahsia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana gabungan di antara sifat dan asma itulah kenyataan bagi zat. Jadi sekarang kitalah kenyataan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kitalah Muhammad. Faham? Kitalah Muhammad. Jadi kalau jadi bila kita dah dapat dah kita ni Muhammad, yang kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad tadi, limpahan rahmat yang Allah Ta'ala zuhirkan itu sebenarnya ke siapa? Ke diri kita. Ke diri kita. Jangan silap faham. Ya, yang Muhammad itu tetap dia dapat. Tapi limpahan daripada benda dah penuh, Muhammad itu dah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau air dah penuh, dia keluar melimpah tak? Limpahan-limpahan tersebut itu kena atas apa? Limpahan-limpahan rahmat tu. Kita Muhammad yang dizuhirkan daripada percikan Muhammad. Jadi tak rugi kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab zuhir kita Muhammad, batin kita Ahmad, itulah insan. Insan itulah kenyataan bagi zat. Itulah ibarat daripada gabungan sifat dan asma. Sifat itu menempati Ahmad, asma itu menempati Muhammad. Faham saya ceritanya ni? Itu insyaAllah. Cuba fahamkan. Itulah sebenarnya hakikat insan. Diri insan sebagai kenyataan wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis. Itu yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan bahawasanya suatu hari Nabi datang dan nampaklah kegembiraan di wajahnya yang mulia. Nabi nampak seronok. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku, dan baginda berkata, hai Muhammad, apakah Tuan tiada rela seandainya ada seorang daripada umat Tuan berselawat kepada Tuan? Seorang daripada umat dia berselawat. Kecuali kalau ada berselawat, aku Allah aku Jibril akan memohon rahmat kepadanya 10 kali ganda. Ya? Nabi ni masyhur dia sayang dengan umat dia. Wahai Muhammad, suka tak aku khabarkan, kalau salah seorang daripada umat Tuan berselawat kepada Tuan, dengan sebab satu selawat yang umat Tuan berselawat kepada Tuan, 10 rahmat Allah Ta'ala turunkan kepada umat Tuan. Macam mana dia tak suka? Semua cerita ummati saja. Nabi Muhammad suka lah. Itu yang disuruh berselawat. Bermakna 10 rahmat. Sekali kita berselawat, 10 rahmat. Yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Seandainya satu rahmat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu rahmat pun cukup dah. Bukan cerita 10 rahmat. Kalau selawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan satu rahmat tadi melayakkan diri kita ahli jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Cukup hebat ya. Nabi gembiralah. Oh, begitu kah? Kalau umat aku selawat kepada aku sekali, aku dapatlah. Tapi untuk umat aku 10 Allah Ta'ala akan bagi. Oh, gembira ni Muhammad. Oh, ni umat aku bagus, ni umat aku akan dapat rahmat yang banyak. Dia syok lah. Sebab umat dia nak dapat macam ni. Kan? Dia kata, kepadanya 10 kali ganda. Dan tiada seorang daripada umat Tuan yang memberikan salam kepada Tuan, kecuali aku memohonkan kesejahteraan kepadanya 10 kali ganda. Apa mana? Kesejahteraan ni, satu keselamatan, minta kita selamat, kita minta kesejahteraan, keselamatan dan kemuliaan. Jadi kalau kemuliaan Allah Ta'ala beri satu, kita salam kepada Nabi Muhammad, 10 kemuliaan Allah Ta'ala akan turunkan kepada kita. Dah kalau satu kemuliaan tadi, contoh kalau orang yang ada satu jasa, dipanggil dia, dimuliakan dia,
bagi satu kemuliaan pingat Datuk ke Tan Sri ke, okay, satu kemuliaan. Yang ni kalau 10 kemuliaan, hanya satu salam untuk Nabi Muhammad. Umat dia dapat 10 kali salam. Satu selawat kepada Nabi Muhammad, 10 rahmat Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Yang satu rahmat tadi layak kita masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya seutama-utama, mana selebih-lebih, utama ni mana selebih-lebih manusia di sisi aku ialah yang terbanyak berselawat kepada aku. Okey, saya dah sebut cerita semalam. Kita ni kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW akan sampai terbuka makrifat kita dalam sampai martabat apa? Martabat sifat ya. Kan kita ada 4 tauhid kan? Ada af'al, naik ke asma, naik ke sifat, naik kepada zat. Kebanyakan kita ni umat Nabi Muhammad hanya sampai martabat sifat saja. Tak naik pada martabat zat. Yang dapat direct naik martabat zat hanya nabi-nabi dan aulia-aulia tahta qadami Rasulillah. Aulia yang di bawah tapak kaki Rasulullah. Anbiya yang di bawah tapak kaki Rasulullah. Bermakna tak ramai, tapak kaki tak besar. Habis kalau macam tu, kebanyakan umat Nabi Muhammad mereka akan terbuka sampai tauhidus sifat. Siapa yang memegang tauhidus sifat? Nabi Muhammad SAW, sebab dia kenyataan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya terbuka tauhidus sifat, cara dia kena tambat dengan Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad SAW di hari akhirat dapat memandang tajalli zat Allah Subhanahu Wa Taala dalam tiap-tiap saat. Jadi kalau dia dapat memandang tajalli Allah Subhanahu Wa Taala, yang dah kita ni tambat dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita duduk sekali dengan Nabi Muhammad memandang tajalli zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa dah? Dengan sebab kita banyak berselawat, Allah Taala bukakan tajalli zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Maksud dia macam tu ya. Allah Taala bukakan tajalli zat. Kalau cara direct betul-betul tak ramai. Sebahagian dia orang yang ingat ni macam Sayyidina Ali disebutkan, orang yang tak lupa perjanjian di alam zarri, bila lahir atas dunia pun dia tak biasa menyembah berhala. Sebab apa? Sebab dia masih lagi ingat perjanjian dia dengan Allah Ta'ala di alam zarri. Yang kita ni gaib. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala masih pilih kepada kita, masih lagi kita terbuka macam mana kita dapat berpeluang mengenali Nabi Muhammad SAW walaupun Nabi Muhammad sudah tiada. Ya, kerinduan Nabi Muhammad ni cukup banyak. Bahkan ketika dah nazak sangat nak tercabut nyawa dia, akhir di hujung hayat dia, sampaikan salam aku kepada seluruh umat aku. Sebenarnya kehidupan kita ni dengan salam Nabi Muhammad ni sampai sekarang ni, salam Nabi Muhammad sampai tu terbuka makrifat. Ibarat rohaniah kita menjawab salam Nabi Muhammad. Ibarat menjawab salam Nabi Muhammad. Yang Nabi titipkan ketika roh dah bergerak daripada kaki dia naik nak tercabut roh dia dah. Aku titipkan salam kepada seluruh umat aku sebelum roh dia terpisah daripada jasad. Ni kuat ni. Atau orang panggil bahasa kasihnya Nabi Muhammad kepada kita. Jadi insya-Allah Nabi kata seutama-utama manusia, mana selebih-lebih manusia di sisi aku, pada pandangan aku ialah yang terbanyak berselawat kepada aku. Jadi banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad. Okey, yang ketiga pula, hadis yang ketiga, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berselawat kepada aku, maka malaikat akan memohonkan rahmat kepadanya. Malaikat sentiasa berdoa, ya Allah turunkan rahmat kepada orang ni, ya Allah turunkan rahmat kepada orang ni. Malaikat sentiasa berdoa kepadanya selama ia masih tetap berselawat kepadaku. Jadi kita ni jadikan istiqamah, walaupun sekarang ni kita dalam majlis ilmu, tapi pagi esok ataupun balik mengaji nanti kita cadang, aku nak baca selawat malam ni sebelum tidur. Jadi bermakna orang panggil dalam keadaan sentiasa, sentiasa pada makna, kan? Di hati kita azam nak baca selawat kepada Nabi Muhammad. Jadi sentiasa 24 jam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala turunkan atas doa malaikat. Maka ketika itu terserah kamu ingin menyedikitkan atau memperbanyakkan. Jadi kalau dah macam ni cara pengetahuan dia, terserah atas kamu. Kamu nak perbanyakkan ke, kamu nak sedikitkan selawat ke, ikut. Yang penting berselawatlah kepada aku, Nabi kata. Kan?
Rasulullah, makna Rasul itu benda apa kita kata? Muhammad Rasulullah. Muhammad itu pemegang rahsia ketuhanan. Biasa kalau utusannya, rahsia ada tak tangan dia? Itu yang bahasa kita, pemegang rahsia. Rahsia ni bermakna rahsia ketuhanan itu semua ada pada dia sahaja. Jangan cari di lain. Di lain itu tak lengkap. Bahkan nabi-nabi dahulu lengkap tak? Tak lengkap. Hanya Nabi ibaratkan, Nabi yang terdahulu daripada aku, daripada zaman Adam sampai sebelum bangkit Nabi Muhammad, itu ibarat bintang di langit yang menanti terbitnya matahari di esok hari. Nabi Muhammad itu ibarat matahari. Mereka itu hanya seperti bintang-bintang, bercahaya dah, tapi tak cerah lagi. Kalau matahari timbul, habis cerah. Hanya menanti terbitnya matahari di siang hari. Tuh. Itu ibaratnya, bandingannya Nabi Muhammad SAW. Oke. Itu. Jadi terserah kita nak memperbanyakkan ke, nak mensedikitkan ke, itu terserah. Habis. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi seorang disebut seorang bakhil. Cukuplah bagi seseorang disebutkan dengan bakhil. Apa mana? Hang bakhil. Ibarat kata gitu. Hang bakhil. Dia kata dia tak kedekut pun bagi duit banyak, tapi bakhil. Kenapa bakhil? Jika namaku disebut di hadapannya, namun ia tidak mahu berselawat kepadaku. Kenapa? Dikira orang bakhil. Orang bakhil ni apa dia? Kedekut. Duit banyak. Contoh ni kita kata cerita bakhil, duit banyak. Kita kedekut nak bagi ke orang. Kenapa kedekut? Kita payah nak berterima kasih dengan orang lain. Sedangkan hukum berterima kasih pada Nabi Muhammad, kalau dalam kitab Burdah kata apa? Wa syukruhu fardun 'alal umami. Wa syukruhu, dan berterima kasih akan Nabi Muhammad itu fardun 'alal umami, mana jadi satu keparduan, mesti wajib 'alal umami, di atas sekalian umat. Siapa yang membawa, yang menunjukkan kita jalan, ya, yang memercik dalam jiwa kita sir Muhammad SAW, siapa dia? Kenapa di situ kita tak berterima kasih lagi kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, bila disebut nama Nabi Muhammad, kenapa kita tak menyahut SAW? Jadi dikira bakhil tak kita? Sebab kita ni tak mengenang jasa. Ya, tak usah cerita apa pun, tak usah cerita apa yang Nabi Muhammad buat. Nabi Muhammad buat dulu. Ni sekarang tubuh kita yang zahir, batin kita ni, nafas kita, penglihatan kita, telinga kita, nikmat-nikmat yang di sekeliling kita, kalau tak ada dia, boleh zahir tak, saya tanya? Tak wujud. Kalau tak tu kita pandang nafas kita ni sebenarnya daripada dia semua. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad ma khalaqtul aflaka, aku takkan ciptakan seluruh aflak. Seluruh alam semesta ni tak akan wujud. Jadi kenapa bila disebutkan Nabi Muhammad SAW, kita tak menyahut SAW? Itu yang Nabi kata orang ni bakhil. Masuk kata bakhil, hani tak pandai berterima kasih. Sedangkan hukum berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW itu fardun 'alal umami, wajib di atas sekalian umat. Kena berterima kasih kepada dia. Ya, terlampau banyak jasa dia. Ini jasa yang sudah-sudah. Jasa yang akan datang ketika di mahsyar, nah, ketika ataupun ketika sekarang ni, nikmat-nikmat yang sekarang ni melalui dia semua ni. Ketika kita nak mati, ketika di mahsyar, yang dia hanya mencari sadar-sadar, wahai Jibril, bila dah dibangkitkan daripada kubur, Nabi Muhammad yang pertama dibangkit daripada kubur, ditengok lapang semua. Ya Jibril, ni hari apakah ini? Jibril kata, hari ini dah hari kiamat ya Rasulullah. Sebut saja hari kiamat, dan dia kata, umat aku macam mana? Tengok. Dia cemas terus. Dia cemas. Dia kata, umat aku macam mana sekarang? Umat aku. Jibril bagi tenang, ya Rasulullah, tak apa, sabar dulu. Umat kamu akan menyusul kamu, insya-Allah di belakang. Tak apa, nak buat macam mana ni? Terus kita ke mahsyar. Itu yang dibawa Nabi Muhammad ke mahsyar. Baru umat dia menyusul di belakang. Dia akan cari awal-awal umat dia. Mana umat aku? Ummati. Semua ummati. Hatta bila dah masuk ke dalam neraka, yang dah syurga, duduk sekali dengan dia. Yang dah masuk dalam neraka pun,
Kalau saya cerita ringkas-ringkas, di telaga, dia akan tanya, di mana umat aku? Umat aku. Dia akan tengok siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad, dia ada tanda. Yang selalu banyak berselawat, dia ada tanda. Ni, mai sini, mai. Asingkan terus. Minum. Siapa yang banyak berselawat, itu orang yang diutamakan, yang banyak berselawat. Dia akan tarik. Alamat dia ada. Lepas tu dia akan bawa dengan tangan dia sendiri ke syurga. Kan? Lepas tu orang yang masukkan neraka, dia sujud banyak kali. Dah masukkan ke dalam syurga, dia akan sujud pula di bawah arash. Minta. Allah Ta'ala kata, angkat kepalamu ya Muhammad, minta oleh kamu, aku akan bagi. Ya Allah, kalau adalah iman umat aku yang masukkan neraka ni, walaupun iman dia sebesar biji jagung, ya Allah, hari ni aku minta dengan kasih sayang aku kepada umat aku, keluarkan mereka ya Allah. Keluarkan mereka daripada neraka. Aku tak mau umat aku dalam neraka. Allah Ta'ala izinkan. Allah Ta'ala izin, dia pergi ke neraka. Buka pintu neraka, keluarkan umat dia, apa semua dibawa, dibimbing sampai ke telaga, apa semua dah mandi, apa semua masukkan. Disujud lagi ke arash 3 kali. Dia sujud. Ya Allah, ya, minta lagi. Ya Allah, kalau ada iman umat aku walaupun sebesar biji sawi, ya Allah, keluarkan mereka dari neraka. Tapi jarak masa tu wallahu alam, lama mana kita tak pastilah. Keluarkan. Aku tak mau mereka diazab. Allah Ta'ala izinkan, dia sendiri yang bawa umat dia tadi. Habis tu pula sujud lagi dia. Ya Allah, iman umat aku ni tak ada amalan, dia kata. Tak ada amalan langsung kebaikan. Memang jahatlah. Tapi masih lagi ada iman walaupun sedikit, senipis kulit bawang pun. Ya Allah, hari ni aku minta kau keluarkan juga ya Allah. Aku tak mau mereka diazab. Keluar juga tu. Akan keluar. Yang betul-betul dalam neraka tu hanya orang yang tak ada imannya. Yang nama umat Nabi Muhammad yang ada iman, walaupun senipis macam mana pun, semua akan dikeluarkan melalui syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi macam mana kita nak bakhil lagi berselawat pada Nabi Muhammad, tak mau berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW? Yang tu kesilapan. Satu kesilapan yang besar. Okay? Jadi kita tengok yang seterusnya, hadis yang seterusnya. Rasulullah bersabda, perbanyakkanlah membaca selawat padaku di hari-hari Jumaat. Perbanyakkan. Kenapa memperbanyakkan berselawat pada hari Jumaat? Hari Jumaat inilah ibaratnya kalau kita mengaji dalam martabat 7, hari terhimpun. Orang panggil alam syahadah. Alam syahadah ni sebenarnya lengkap pada insan ni, zuhir dan batin. Itu bila duduk martabat yang ke-7. Itu dipanggil Jumaat. Jumaat daripada jamaah. Jam'un, himpun. Jadi sekarang macam kita ni hidup, ada himpun tak? Ada himpun di antara zuhir, martabat asma ataupun adam, batin, martabat sifat, itulah Muhammad, batin bagi Muhammad. Gabung di antara zuhir dan batin, himpun di antara zuhir dan batin, dipanggil jamak. Jadi mana perbanyakkan berselawat pada hari Jumaat di sini? Ini i'tibar hari. Maksud dia di sini, di mana keadaan sentiasa kamu ni dalam keadaan jamak semua. Tak putus jamak kita. Ada zuhir, ada batin. Mana selama bernyawa lah. Kalau tak bernyawa, habis. Tak ada lah jamak. Roh tak ada. Batin tu tak ada. Yang ada jasad. Jasad ada di pekan buih lah. Busuk. Kan? Jasad ada, kampus. Dia jamak ni mana himpun. Himpun. Itu mana Nabi kata, perbanyakkan berselawat pada hari-hari Jumaat. Baginda bersabda, barang siapa daripada umatku berselawat kepadaku, berselawat, maka ditulis baginya 10 kali kebaikan. Satu selawat ditulis 10 kebaikan, dan dilebur, mana dihapuskan daripadanya 10 macam keburukan, kejahatan. Itu sekali kita berselawat. Kalau banyak-banyak kali kita berselawat, lebih lagi dalail khairat. Macam mana dalail khairat? Contoh, ya Allah, berilah turunkanlah rahmat, atau selawat oleh turunkan rahmat oleh kamu kepada Nabi Muhammad sebanyak nafas manusia daripada awal kejadian sampai hari kiamat. Banyak mana nafas manusia? Satu sekali. Ya Allah, berilah oleh kamu akan selawat kepada Nabi Muhammad sebanyak bilangan-bilangan bulu yang ada di atas dunia, sebanyak bilangan-bilangan air hujan di atas dunia ni.
Sebanyak bilangan makhluk, sebanyak bilangan manusia yang ingat kepada kamu, yang tak ingat kepada kamu, daripada awal kejadian Adam sampai hari kiamat, digandakan bi'alfi marrah, dia kata, dengan 1000 kali ganda. Ya Allah, berapa, tak boleh bilang dah. Dalilul khairan ni, kalau selawat dia baca, rahmat Allah Subhanahu wa taala kita minta turun pada Nabi Muhammad, sampai tak boleh bilang. Kalau dah sebilangan nafas manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, nak bilang macam mana, saya tanya? Seorang sehari nafas seorang berapa? Seorang 24.000 nafas turun naik. 2 orang, 3 orang, ni satu dunia. Daripada zaman kejadian Nabi Adam sampai hari kiamat, diganda pula dengan 1000 kali. Tak usah bilang lah. Kita minta selawat turun, ya Allah, turun sentiasa. Yang tu kita baca Dalailul Khairat, hebat. Habis kita minta, masuk kata selawat yang tak boleh bilang dah, ya Allah, turunlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup satu selawat, 10 kebaikan Allah Taala tambah, hapuskan 10 kejahatan. Tapi kalau kita baca Dalailul Khairat tu, banyak mana dah. Banyak mana kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi. Kita bukan pandang kelebihan, kita pandang kepada siapa kita tujukan. Kepada siapa yang kita tujukan selawat tersebut. Mudah-mudahan bersih dalaman kita. Okey. Habis ya, mudah. Dan yang seterusnya, ketujuh, baginda bersabda, barang siapa mengucap ketika mendengar azan, mana habis azan atau iqamat, seperti berikut, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, doa macam biasalah. Sampai habis doa kita tu. Wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'adtah. Apa maksud? Ya Allah, Tuhan penguasa doa yang bermanfaat ini, solat yang didirikan. Ini maksud dia. Berikanlah kepada Nabi Muhammad perantara. Apa makna perantara? Martabat wasilah. Siapa dah sahibul wasilah? Ada tak kita sebut nama Nabi Muhammad? Sahibul wasilah. Perantara makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibarat gam yang melekatkan gambar dekat dinding. Kita mengaji sifat ma'nawiyah, ada gam tak melekatkan gambar dekat dinding. Yang menambat tersebut ialah hanya Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad seorang sahaja, tak ada yang lain. Nabi-nabi yang lain bukan sampai sahibul wasilah. Habis kalau kita tak kenal, ibarat gambar tu tak kenal gam, macam mana dia nak melekat dekat dinding? Maksud kata, gambar tu tak menerima gam. Tak menerima gam, sebab itu gambar tak melekat. Tapi kalau gambar tadi menerima gam, dia melekat tak dekat dinding? Itu yang ibarat Nur Muhammad tu yang menambatkan di antara Khalik dengan makhluk. Dialah sahibul wasilah. Ini yang kita minta ya Allah, wasilah perhubungan kita. Minta kepada Allah tu wasilahnya Nabi Muhammad. Ni bergerak nak makan ni, mana wasilah dia? Nur Muhammad tak? Nur Muhammad. Kalau tak ada, nak makan pun tak boleh. Nak kenyang, wasilah dia Muhammad tak? Jadi sahibul wasilah, apa juga pekerjaan, wasilah dia semua kembali kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu. Jadi kita pandang dialah sahibul wasilah. Itu yang Allah Taala sebut dalam Quran, fabtaghu ilaihil wasilah. Tuntut oleh kamu kepada Allah Taala al-wasilah, akan perhubungan. Jadi tuntut kepada Allah bermakna kalau wasilah dia tak ada, nak sampai kepada Allah Ta'ala tak akan sampai. Tak akan dapat. Wasilah tak ada. Jadi hari ini kita cari wasilah. Jadi kenal betul-betul Nabi Muhammad, kita mengaji, dia martabat apa semua, ini dalam sudut ilmu. Lepas sudut amalan, kita berselawat banyak-banyak kepada Nabi Muhammad. Okey. Solat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad perantara dan keutamaan. Apa makna keutamaan? Fadilah. Dan bangkitkanlah di hari kiamat pada maqam yang terpuji. Apa nama maqam yang terpuji? Maqam mahmudan. Maqam mahmudan di sini itu yang Nabi Muhammad di hari akhirat nanti dia ada satu maqam apa? Ini yang kita berdoa dalam satariyah, apa dia? Allahumma ja'al khaira ayyamina yawman nalqaka wa anta radin anna. Hari kami bertemu kamu, ya Allah, jadikan sebaik-baik hari kami bertemu kamu, wa anta radin anna. Kamu redha. Redha apa? Allah Taala bagi peluang kepada kita untuk memandang tajalli zat dia.
Saya dah cerita tadi, hanya Nabi Muhammad SAW yang menjadi kepala yang tak akan satu detik pun tajalli zat Allah Ta'ala terputus daripada diri dia. Tapi kalau seandainya kita dah tambat kepada Nabi Muhammad, Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia kasih. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia kasih. Kalau kasih kita kepada Nabi Muhammad, sebab itu saya kata, mudah-mudahan kita duduk sekali dengan dia, dapat memandang tajalli zat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling agung. Kalau seandainya kita dapat pandang tajalli zat Allah Subhanahu wa taala, orang laki-laki contoh dia, lebih lagi orang laki-laki. Orang laki-laki dia tak akan tinggalkan anak bini dia. Kita akan tarik. Cakap betul ya? Kita akan tarik isteri kita. Kita akan tarik anak kita. Yang mana yang dia ada iman serba kekurangan, insya-Allah kita tarik. Mudah-mudahan keluarga kita semua duduk sekali memandang tajalli zat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Siapa tak nak? Jadi Nabi Muhammad kata apa? Di hari kiamat nanti ada satu maqam yang dipanggil dengan maqam Mahmud, dan aku berharap kepada Allah Ta'ala, akulah sebagai tuan bagi maqam Mahmud tadi. Nabi kata memang dia lah, nama dia maqam Mahmud. Apa dia? Yang jadi kepala memandang tajalli zat Allah Subhanahu wa taala, itu orang panggil maqam Mahmud. Sebab itu Nabi Muhammad di atas langit, nama dia siapa dia? Masyhur dengan nama Mahmud. Di atas dunia dipanggil Muhammad. Jadi maqam Mahmud di atas langit itu mana? Di alam rahsia. Jadi mana dia yang dapat memandang tajalli zat Allah Ta'ala ketika malam Mi'raj. Jadi mudah-mudahan ini orang yang baca doa ni, kita akan dapat dibangkitkan maqam yang terpuji, dipanggil maqam Mahmud, yang telah engkau janjikan. Janjikan untuk siapa maqam Mahmud? Hanya kepada Nabi Muhammad seorang sahaja yang Allah Ta'ala akan bagi. Dan Nabi Muhammad akan dahului umat dia tak? Mesti dia dahulukan umat dia. Banding kita semua ni ada anak bongsu tak? Ada kan? Anak yang atas dengan yang bongsu mana lebih? Dia sayang dia lebih. Kita ada anak, tapi kita tahu yang atas tu dia lebih-lebih, tapi yang bongsu ni dia luar biasa sikit. Kalah. Betul kan? Kalah ayah dia, kalah mak dia. Dia ada istimewa sikit. Begitulah kita yang bongsu dah ni, umat Nabi Muhammad. Umat yang bongsu ni masya-Allah, dia luar biasa sikit. Anak bongsu, umat bongsu, ingat memang lebih. Engkau janjikan. Lepas tu terimalah syafaatnya kepada umatnya. Apa dah? Terimalah syafaatnya kepada umatnya. Ini doa dia. Kita minta terimalah syafaat. Nabi kata, Nabi yang akan bagi syafaat satu dunia daripada zaman Nabi Adam, itu orang panggil syafaat apa? Syafaatul uzma. Daripada syafaatul uzma, kemudian turun pada syafaat kepada khusus bagi umat. Itu yang Nabi cari umat dia. Lepas syafaatul uzma, Nabi akan cari khusus umat dia. Mana umat aku? Mana umat aku? Umat lain Nabi sendiri yang bagi. Tapi kelebihan dia ada pada Nabi Muhammad. Didahulukan umat Nabi Muhammad. Mana umat aku? Mana umat aku? Mana umat aku? Kan? Nabi Muhammad ni sayang kepada kita. Nabi Muhammad rindu kepada kita. Kan selalu dah saya datangkan cerita macam mana bila satu ketika Nabi Muhammad memandang kepada sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabat aku, siapakah di antara makhluk Allah Ta'ala yang terlebih baik, terlebih hebat? Sahabat Nabi berkata, adakah ia daripada kalangan malaikat? Malaikat tu hebat. Mereka ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi yang tu bukan aku maksudkan. Adakah ia daripada kalangan nabi-nabi? Nabi-nabi ni hebat, mereka utusan Allah Ta'ala, membawa rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi yang tu bukan aku maksudkan. Adakah ia daripada kalangan sahabat kamu? Itu pun sama juga. Nabi kata, kamu ni hebat. Kenapa kamu hebat? Kamu duduk sekali dengan aku. Kamu membantu perjuangan aku. Kamu beriman kepada aku. Tapi yang tu bukan aku maksudkan. Sahabat dah habis kata sahabat, sengap. Nak kata apa lagi? Nabi tengok pula muka sahabat seorang-seorang. Dia tengok, dia duduk dalam keadaan mata dia berkaca-kaca, air mata keluar. Nabi Muhammad menangis sampai basah janggut dia sini. Tak boleh tahan. Sahabat semua sengap, nangis. Dah reda tangisan dia.
Kemudian dia angkat kepala dia tengok kepada sahabat-sahabat seseorang, dia tengok, wahai sahabat aku, tahukah kamu siapa yang paling mulia, orang yang paling mulia? Nah, orang yang paling mulia daripada kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina lam yarawni wa yu'minu bi. Wa yu'minu nabi. Kan? Tuba liman amana bi, liman yarani wa yu'minu bi. Tuba summa tuba summa tuba. Ada sebahagian sahabat, ada sebahagian riwayat mengatakan Nabi ulang 3 kali. Tuba summa tuba summa tuba. Ada riwayat Nabi ulang sampai 5 atau 7 kali. Tuba 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 liman lam yarawni wa yu'minu nabi. Bertuahlah orang yang dapat memandang aku dan beriman pada aku, sahabat. Dan bertuahlah, kemudian bertuah, kemudian bertuah, kemudian bertuah, kemudian bertuah mereka yang tak biasa berjumpa dengan aku. Kita lah mereka yang tak biasa berjumpa, umat yang hidup selepas pada wafat aku. Mereka tak biasa berjumpa dengan aku, mereka beriman dengan aku, hati-hati mereka ini merindui aku. Allahu Akbar. Siapa dia? Kerinduan Nabi Muhammad tu sampai sekarang dia tak putus. Sampai sekarang. Ya, setelah wafat Nabi Muhammad, bahasa tuba, bahasa kerinduan Nabi Muhammad tu sentiasa meratai mesra ke seluruh alam. Siapa-siapa orang yang Allah Ta'ala bukakan rahsia Muhammad ke dalam diri dia, dia akan merasai kerinduan yang amat sangat kepada Nabi Muhammad SAW.